Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di dalam SF Channel Explore, iaitu di dalam segmen Cerita Seram. InsyaAllah hari ini kita akan membawakan kepada anda dua kisah di dalam satu konten. Dan kisah pertama ni kita akan bercerita mengenai tentang seorang pembunuh yang diberi nama sebagai Randy. Dia ni pembunuh daripada luar negara lah. The biggest question is, where's it gonna go? What's gonna happen in the future after this to prevent this from happening again, you know? And the answer is, you can't prevent it. You can only endure it. Jadi Randy ini merupakan seorang remaja ataupun pemuda daripada luar negara yang mempunyai penyakit kemurungan ataupun mental disorder lah. Randy ni dia kebanyakan hari dia dihabiskan dengan berseorangan lah, berseorang ataupun seorang diri. Jadi Randy ni ada juga YouTube, tapi tak tahu mungkin sekarang dah dipadam oleh kerajaan mereka, tak pasti. Jadi sebelum dia melakukan pembunuhan ni, dia ada buat video-video vlog atau sebagainya dekat dia punya YouTube lah. Daripada video dia tu pun nampak yang si Randy ni ada masalah mental disorder. Di setiap video dia tu dia akan menceritakan tentang macam mana tekanan hidup dia, macam mana dia benci. Dia ada sebut di dalam video dia yang dia membenci semua orang. Punca-punca yang dikatakan Randy ni mengalami tekanan jiwa ataupun mental disorder ni adalah disebabkan tekanan daripada kedua orang tua dia lah. Sebut tak betul, daripada kedua orang tua dia yang memaksa dia ni untuk jadi macam mana yang orang tua dia nak lah. Jadi tak seperti yang dia nak. Jadi orang tua ni sentiasa memaksa dia jadi macam mana yang orang tua dia nak dia jadi. Jadi benda tu yang menyebabkan dia mengalami tekanan jiwa lah. Jadi kemudian sampailah pada suatu hari penyakit dia ni sampai kepada kemuncak. Dia ada buat satu video. Dalam video tu dia tulis dia buat permainan baling duit shilling. Jadi dia pun buat permainan baling duit shilling ni. Macam duit shilling kan, dia ada bahagian ekor, dia ada bahagian kepala kan. Jadi dia pun baling lah shilling tu. Jadi bila dia kata kalau shilling tu jatuh di bahagian kepala, dia akan bunuh diri dia sendiri dekat rumah dia. Melainkan kalau shilling tu jatuh di bahagian ekor, maka dia akan bunuh diri dia beserta dengan orang lain yang akan mati bersama dia. Jadi masa dia lontarkan, kebetulan memang kena pada bahagian ekor duit shilling tersebut. Antara punca yang mendorong Randy ni untuk buat perkara yang sampai macam ni ialah dia jatuh taksub kepada sebuah watak yang dipetik daripada cerita Danny Phantom ataupun cerita kartun lah. Kalau dulu zaman kecil-kecil kita selalu tengok lah cerita Danny Phantom ni, akan disiarkan di TV9 di dalam segmen Nickelodeon kalau tak silap. Ada cerita budak yang boleh bertukar manusia, boleh bertukar menjadi hantu tu. Jadi ada satu watak dalam cerita ni yang bernama Amber. Jadi si Randy ni dia taksub sangat-sangat dengan watak Amber ni. Jadi daripada watak Amber ni lah yang mendorong dia untuk lakukan pembunuhan ni ataupun nak buat perkara yang macam ni lah. Jadi dipendekkan cerita, si Mamat Randy ni pun bila dia dah dapat baling duit shilling tadi dekat bahagian ekor, dia pun ambil lah dia punya pump gun dan terus menuju ke supermarket yang seingat saya lah, supermarket tu dia pernah kerja dekat situ kalau tak silap saya. Dia masuk ke dalam supermarket tu dan terus melepaskan tembakan kepada sesiapa sahaja yang berada di dalam kawasan supermarket tu. Setelah dia menembak semua orang yang ada dalam supermarket tu, barulah dia menembak dirinya sendiri. Jadi sedikit kesimpulan daripada kisah si Randy ni ataupun nama gelaran yang diberi kepada dia ialah Danny Phantom Killer, pembunuh yang membunuh akibatkan terlampau taksub dengan
sebuah watak animasi. Jadi kalau kita bedah sendiri watak animasi Amber McLean ni yang ada di dalam cerita Danny Phantom ni, watak ni pun dia dalam kisah tu dia memiliki sebuah kuasa hantu yang boleh kontrol manusia dengan menggunakan gitar dia tu. Jadi dekat gitar dia tu dia ada macam-macam muzik function untuk emosi-emosi manusia, dan dia boleh kontrol manusia menggunakan muzik dia tu. Jadi benda ni tak mustahil lah kalau ada penglibatan sihir di dalam perkara tersebut. Kita tak tahu, tapi tak mustahil. Wallahu alam. Di pengajaran yang kita boleh ambil, tak salah minat dalam sesuatu benda, tapi jangan membawa kepada taksub. Macam dalam kisah ni mungkin dia dah alami tekanan jiwa, jadi dia punya mental pun dah lemah. Jadi mudahlah untuk iblis ataupun jin syaitan mengambil tempat, menghasut dan membawanya ke arah yang lebih jauh lagi lah. Dan sebelum kita masuk ke dalam cerita yang kedua ni, saya mohon maaf andai suara saya agak tak berapa jelas, sebab tak berapa nak sihat. Tapi jangan risaulah, bukan sebab COVID lah, insyaAllah. Jadi sebab tak apa nak sihat lah, dalam ibarat ataupun selesema. Bila selesema ni, suara ni dia tak boleh nak keluar banyak, campur dengan batuk lagi, jadi agak bermasalah lah. Tapi kita gagahkan diri jugalah untuk buat konten. Jadi kisah yang kedua ni juga melibatkan tragedi pembunuhan. Kisah ni melibatkan 3 watak, iaitu yang melibatkan kesemuanya merupakan kanak-kanak. Watak yang pertama diberi nama sebagai Bella, yang kedua Morgan, dan yang ketiga sebagai Anissa. Jadi kisah ni juga berlaku di luar negara, yang di mana ada 3 orang sahabat ni, bila mana yang 2 orang ni dia orang ni ambil keputusan untuk menikam sahabat dia yang bernama Bella. Jadi Bella ni ialah mangsa yang ditikam, boleh dikatakan sebanyak 12 kali tikaman kalau tak silap saya. Tetapi alhamdulillah lah, si Bella ni tak matilah, masih ada sampai ke hari ni. Cuma tragedi ni saja yang memelikkan lah. Jadi punca-punca pembunuhan ni berlaku adalah apabila si Morgan dengan si Anissa ni, diorang ada tengok satu website dekat internet, website seram lah. Jadi di dalam website ni dia ada satu watak yang bernama Slenderman. Slenderman ni adalah merupakan watak seram yang dicipta dan dimasukkan ke dalam website ni untuk menakut-nakutkan pembaca. Jadi kebetulan pada masa tu si Morgan ni berkata kepada Anissa, Anissa, kita mesti jadi orang bawahan kepada Slenderman ni. Jadi Anissa pun bertanya, macam mana cara ataupun syarat untuk kita jadi orang bawahan kepada Slenderman ni? Dan Morgan pun bercakap dan beritahu kepada Anissa syarat dia ialah kita harus membunuh Bella. Jadi bersokongkol lah 2 orang ni. Dia orang buat satu permainan aci sembunyi. Kalau bahasa orang Melayu kita panggil sorok-sorok lah, main sorok-sorok. Kalau dalam bahasa Indonesia kita panggil petek umpet, kalau tak silap lah. Jadi dia orang pun main. Bila Bella ni dah dalam keadaan lalai, Morgan ni pun dia bagi, si Anissa ni pun dia bagi syarat kepada Morgan untuk terkam Bella pada masa tu dan menikam Bella pada masa tu juga. Jadi kata Morgan, dia telah berjaya melakukan sebanyak 6 kali tikaman ke arah paru-paru si Bella ni, dan juga selainnya ditikam di bahagian kaki. Tetapi alhamdulillah si Bella ni berjaya diselamatkan lah dan masih hidup sampai ke hari ni. Dan juga 2 orang kawan dia ni, si Anissa ni dihukum 25 tahun tahanan di dalam ward mental, dan juga si Morgan tu juga 40 tahun penjara. Kalau ikut sabitkan kesalahan, dia boleh dihukum mati. Tetapi si Morgan ni juga dicas atas masalah kesihatan mental. Jadi punca ataupun sebab dua orang ni nak bunuh si Bella ni adalah hanya sebab nak jadi orang suruhan Slenderman ni. Tapi kalau dari segi logik dia tu, si Slenderman ni hanya watak ciptaan ataupun rekaan yang dicipta untuk dimasukkan ke dalam website tersebut untuk menakut-nakutkan pembaca yang datang ke website tersebut. Jadi watak watak Slenderman ni juga merupakan seorang sosok yang berpakaian
shoot hitam tetapi tinggi dan suka makan kanak-kanak dan menculik kanak-kanak. Watak Slenderman ni lah. Kesimpulan kisah yang kedua ni lebih kurang sama juga. Kalau benda yang tak sup tu terlampau kita tak sup, memang boleh mengundang ke arah bahaya lah. Jadi tak mustahil juga berlaku penglibatan sihir di dalam faktor ni. Kita tak pasti kan. Kalau dalam zaman moden ni bukan setakat call saja boleh menggunakan handphone, bukan setakat text saja boleh menggunakan handphone kan. Sihir pun boleh juga melalui teknologi, tak ada masalah kan. Jadi wallahu a'lam. Jadi setakat ni dahulu konten kita untuk kali ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain hari, di lain masa. Andai masih ada umur yang panjang dan juga kesihatan yang mengizinkan, InsyaAllah. Jadi terima kasih kepada yang sudi menonton daripada awal sampai habis di dalam video ni. Mohon maaf andai ada tersalah dan kekurangan dalam video ni. InsyaAllah yang penting jangan lupa untuk tekan loceng butang subscribe, like, share dan komen. Dan yang penting jangan lupa subscribe. Okay. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi di lain video, InsyaAllah. Terima kasih kepada sudi menonton. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Terima kasih kepada yang dah like, share dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.